Ada. Comel sangat tu. Kali duduk dalam comel. Baik. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga sifat tabligh. Sifat Nabi adalah tabligh, wa tablighi wal amanah. Tabligh iaitu menyampaikan apa yang diarahkan oleh Allah Taala kepada nabi-nabi untuk menyampaikan perkara tersebut. Jadi lawan bagi tabligh kitman. Maksudnya mereka tidak menyampaikan. Jadi mustahil bagi Nabi tidak menyampaikan benda yang diwajibkan. Jadi dia akan sampaikan. Yang ketiga, yang keempat al-amanah. Maksudnya amanah Nabi mustahil khianah. Amanah maksudnya menyampaikan dengan sebenar-benar apa yang diarahkan oleh Allah Taala. Gitu nah. Baik. Jadi semua benda ni tadi ni yang disebut ini adalah yang wajib bagi hak para rasul. Dan juga ini juga wajib pada para anbiya. Anbiya juga ada sifat ni. Sebab beza antara nabi dengan rasul dari segi istilah kan. Sebab rasul wajib menyampaikan. Para nabi tidak wajib menyampaikan. Tidak wajib menyampaikan di sini maksudnya kalau tidak sampai pun tidak berdosa. Tapi kalau nak sampai juga boleh ke tidak? Boleh, tidak masalah. Cuma tidak wajib. Jadi kalau yang sifat tabligh tadi ni itu hanya khusus kepada para rasul. Maksudnya sifat yang wajib itu mesti ada pada rasul. Pada para nabi-nabi tidak mestinya tabligh. Tidak wajib bagi dia. Nampak tak? Baik. Tapi dia wajib bagi tahu. Ni syarat dia. Wajib dia bagi tahu kata dia nabi. Cuma dia tak wajib nak ajak orang. Para nabi tidak wajib untuk ajak orang untuk ikut dia. Tapi dia wajib bagi tahu kata dia nabi. Untuk apa? Untuk ihtiram, untuk ditakzimkan. Untuk orang hormat dan tidak akan mempersia-siakan dia. Untuk orang nak main-main dia ganti orang hina dan sebagainya, dia kena beritahu ana nabiullah. Zaman nabi dulu lah, zaman Allah tak boleh lah. Kahar bersama mengaku nabi tu. Itu bukan dia masuk dalam bab hukum wajib bagi dia mengaku jadi nabi dah. Baik. Dan kemudian disebut dalam bait yang ke-12 wajaizun fi haqqihim min 'aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Harus bagi hak para nabi min 'aradi. Maksudnya wajib bagi kita untuk para mukallaf beriktikad bahawa para nabi dan rasul ini boleh berlaku perkara-perkara a'rad basyariyah. Yang mana tidak, maksudnya perkara-perkara yang berkaitan dengan kemanusiaan, kekurangan yang berlaku kepada manusia yang tidak menyebabkan menjatuhkan martabat yang tinggi kepada para martabat para nabi. Contoh bighairi naqsin ka khafifil marad, seperti sakit yang kecil-kecil sikit-sikit ya. Contoh seperti Allahumma salli ala Muhammad. Hak tu dia bagi contoh tu khafifil marad. Kalau kita terjemah wajaizun fi haqqihim min aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi, harus bagi para nabi mereka ini seperti para manusia yang biasa. Min aradin, berlaku perkara-perkara yang berlaku kepada manusia biasa boleh berlaku kepada para nabi. Boleh berlaku bighairi naqsin, dengan syarat tidak mengurangkan kedudukan para nabi tersebut. Seperti apa contoh dia? Ka khafifil marad, seperti sakit yang sedikit, demam, sakit gigi, benda tu biasa bagi para nabi. Makan, minum juga adalah benda yang harus bagi nabi. Jual beli juga harus bagi para nabi. Bersafar, bunuh ataupun berperang, luka waktu peperangan, berkahwin, itu semua harus bagi para nabi. Karena itu urudul basyariyah. Itu benda yang apa? Ardul basyariyah, benda yang biasa manusia buat. Dan ini juga adalah sebagai salah satu daripada hikmah. Para nabi adalah sebagai manusia biasa untuk orang ikut. Jadi kalau nabi berkahwin, maka orang boleh ikut cara macam mana perkahwinan yang sebenar. Kemudian cara macam nabi bermuamalah dengan isteri, orang boleh ikut cara nabi bermuamalah dengan ahli keluarga nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi-nabi yang terdahulu. Dan Allah SWT, kalau kata nabi tidak luka, nabi tak pernah sakit, nabi tak pernah demam, nabi tak pernah kena apa-apa pun, kahwin tak pernah, makan pun tak, minum pun tak, orang nak ikut ke tak? Sebab tu bila Pak Quraisy minta, kata kenapa tak turun malaikat? Kalau turun malaikat, Allah Ta'ala kata akan turun macam manusia juga. Komplain jugalah kali. Karena kalau tak makan, tak minum, tak kahwin pun nak ikut ke tak? Tak kata pula, oh payah kami nak ikut.
Makan tak, minum tak. Nah, apa ni, tak tahu cara hidup kami macam mana. Macam mana nak dakwah dengan kami ni. Komplain kot tu pula dah. Manusia ni selalu komplain. Biasa. Nah. Baik. Dan juga boleh tidur. Nabi-nabi juga tidur. Masuk ke suk. Masuk ke pasar-pasar. Nah. Tapi mereka masuk. Kalau kata tidur pun, tidur hanya dengan mata mereka saja. Hati tidak tidur. Ini biasa. Nampak tak? Dan juga apa ni, keluar mani juga adalah harus bagi para nabi. Keluar mani. Tapi keluar mani tadi, bila mana apa ni, kantung mani tersebut dah penuh. Bukan dengan ihtilam. Harus apa ni, nabi tidak akan ihtilam. Maksud nabi tidak mimpi. Kita tidak mimpi. Mimpi keluar air mani. Nabi-nabi tidak begitu. Karena apa? Karena mimpi keluar air mani ni tala'ub syaitan. Ada permainan syaitan. Jadi tidak harus bagi para tidak boleh bagi syaitan untuk menguasai para nabi Allah. Baik. Jadi faham? Apa dalil harus sifat-sifat nabi ini? Kalau tanya apa dalil dia? Kata harus bagi nabi untuk buat sifat a'rad basyariah macam biasa ni, macam manusia biasa. Dalil dia musyahadah. Sejarah telah menentukan perkara tersebut. Manusia semua pakat tengok para nabi hidup seumpama manusia lain. Nabi juga luka, nabi sakit, nabi patah gigi ketika perang Uhud. Kan? Nabi gigi geraham Nabi patah, kemudian Nabi luka pada muka Nabi SAW, tangan Nabi SAW luka dalam peperangan tersebut. Jadi benda tu a'rad basyariah. Nabi berkahwin. Cuma yang mustahil bagi para nabi adalah terkena penyakit-penyakit yang boleh menyebabkan orang lari daripada para nabi. Seperti penyakit baras. Juzam. Juzam kusta. Baras sopak. Kena penyakit sopak, penyakit kusta. Kalau sopak ni jadi putih-putih kan. Putih badan jadi tumpuk-tumpuk-tumpuk. Kalau kusta, dia asal jadi putih, kemudian dia jadi merah, kemudian akan hitam, kemudian akan luruh daging. Mustahil bagi Nabi kena penyakit tersebut. Nabi sebut dalam hadis, firru minal juzam kama farru minal asad. Larilah kamu daripada orang yang kena penyakit juzam seperti mana kamu lari daripada orang yang kamu lari daripada singa. Nabi pernah berkahwin dengan seorang perempuan. Yang orang perempuan ni bila malam pertama bila diselak pahanya, tengok dekat paha tu ada kusta, ada juzam. Maka Nabi terus ceraikan. Terus ceraikan perempuan tersebut kerana dipanggil penyakit yang berbahaya. Boleh penyakit. Dia kan penyakit dengan peluh. Peluh tu kena penyakit tu. Baik. Dan juga apa ni, nabi-nabi juga mustahil bagi para nabi mati pucuk. Dipanggil ainah ataupun unnah. Mati pucuk pun mustahil bagi para nabi. Sawadul jismi, badan para nabi hitam, mustahil. Nabi-nabi comel, putih, kemerah-merahan. Banyak nabi-nabi ni kulitnya cantik. Mustahil para nabi pekak. Mustahil para nabi buta. Baik, kalau orang tanya macam mana pula dengan apa ni Nabi Allah? Yaqub alaihissalam. Kan Nabi Yaqub buta? Tak, Nabi Yaqub bukan buta sebenarnya. Kata ulama, Nabi Yaqub sebenarnya tidak kena buta, dia kena katarak. Penyakit katarak sebab terlalu banyak menangis. Jadi dia ada selaput mata. Hak tu boleh diubati. Kalau buang, boleh buang dia punya penyakit tersebut. Jadi dia bukan buta sejak asal. Tak boleh Nabi buta pada asal, tak boleh. Itu maksudnya. Jadi amar di sini maksud amar daripada asal, buta daripada asal. Kemudian Nabi tidak boleh orang panggil apa? Tadi bisu, pekak dan juga buta, tak boleh. Dan juga Nabi tidak boleh lumpuh. Syalal, lumpuh pun tak boleh. Kemudian Nabi tidak boleh uraj. Uraj ni tempang. Nabi juga tidak boleh awar. Buta sebelah mata. Maksudnya orang panggil apa? Buta sebelah mata kan? Lepas tu luknah, gagak. Nabi tak boleh gagak. Cakap nak cakap tak lepas. Nak cakap tak lepas tak boleh. Nabi tidak boleh gitu. Nabi cakapannya lancar. Fasih. Dan kemudian Nabi juga tidak juling. Nabi tak boleh juling. Ini penyakit-penyakit menyebabkan orang akan lari jauh. Mata sebelah sini, sebelah sini. Hadis sebelah sini, sebelah sini. Jadi nampak api kot tu. Dia sembang orang tak tahu tengok kot mana. Jadi tengok kot saya ke tengok kat orang ni. Dia nak tengok orang ni. Tapi orang ni duk pasal tengok dia.
Tengok gitu. Mata tengok. Macam tu judi mata duduk tengah-tengah. Tu lagi pening. Duduk tengah-tengah tu. Mustahil bagi Nabi begitu. Kemudian apa ni Allah SWT, mustahil juga para Nabi ni hidungnya terbelah. Sumbing hidung. Mustahil para Nabi sumbing hidung. Nampak tu Nabi comel ni, cantik. Kemudian mustahil juga para Nabi gigi depannya patah. Nah, ni gigi depan Nabi patah gigi depan. Boleh. Lepas tu Nabi patah mana? Geraham. Geraham dalam. Salah masalah. Hak yang tak boleh ni gigi depan. Gigi depan patah setengah. Nah, jadi bila nak dakwah tu dengar. Bila cakap-cakap nampak gigi tak ada Allah. Tak boleh gitu. Nah. Lepas tu nak buat tu kalau kata para pendakwah ni, kalau kita contoh tengok gigi dia tak ada. Nah. Bukan nak buat dia Nabi tak. Sebab pendakwah dia membawa sifat para Nabi. Jadi kalau kata contoh dia aksiden, gigi dia terbelagar dekat steering, patah sikit lah, kerak. Nah, bolehlah pergi jumpa doktor untuk dia betulkan gigi dia. Boleh. Kalau tampung gigi balik, ataupun ganti gigi baru, yang gigi tu bagi sama balik gigi depan. Jangan duk biar gigi tak ada. Lagi duk biar gigi satu tu. Duk. Tak boleh kita. Kita bukan para Nabi, cuma sepatutnya untuk nak bagi, orang bagi apa? Dakwah tu, dakwah. Baik. Jadi di sini para golongan Nasrani mereka terlalu berlebihan sangat pula dah, sampai mensifatkan nabi-nabi dengan sifat ketuhanan. Manakala Yahudi pula sangat mengurangkan sangat pula para nabi, sampai menganggap para nabi ini disifatkan pula dengan sifat-sifat yang kekurangan yang sangat teruk. Sampai kata Nabi Musa AS ada penyakit yang mati pucuk. Nabi Musa punya kemaluan kecil lah. Bincang sampai terang tu Yahudi. Puak Nasrani pula terlalu sangat sampai mengagungkan Nabi, sampai naik sangat peringkat pula dah, sampai kata Tuhan tu. Yahudi punya hina Nabi sampai ke bawah pula dah. Sebab Nabi-Nabi dulu boleh orang Yahudi, Bani Israel boleh mandi telanjang sama-sama mereka. Boleh mandi ramai-ramai, mandi telanjang. Perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki. Bukan sekali lah. Orang zaman lah lagi teruk pada Yahudi dulu. Orang zaman lah lagi teruk pada Yahudi dulu. Sebab ada pantai-pantai tertentu di dunia ni yang mana perempuan boleh telanjang dengan lelaki sama-sama kat pantai tersebut. Di Amsterdam, Notre Dame ada. Amsterdam kan Notre Dame tak? Di Belanda ada pantai tersebut. Di Perancis ada. Di Norway ada. Ada pantai-pantai. Malaysia tak tahu ada tak? Malaysia Allah ada. Biar tak ada kot. Ada pun tu yang tersembunyi lah. Mereka buat ni mereka. Tapi ada pantai yang terbuka. Maksudnya pantai ni memang pantai bogel. Pantai bogel pula sama-sama lelaki perempuan. Bukan sama lelaki-lelaki perempuan tak. Lelaki perempuan. Jadi lagi gila babi daripada puak Yahudi dulu. Nah, Yahudi dulu perempuan-perempuan, lelaki-lelaki. Jadi bila mereka duduk mandi sama-sama mereka, bincang pula sama-sama mereka. Nabi Musa kenapa tak pernah mandi dengan kita? Bincang tu pula dah. Patutnya kalau orang yang mentakzimkan Nabi, nah, dia tak perlu bincang kenapa Nabi tak mandi dengan kita. Dia tahu kata kedudukan Nabi ni tinggi dan tidak perlu untuk duduk dengan kita dalam bab-bab macam ni. Tak ada bincang tak kenapa Nabi Musa tak mandi kita. Masa ada masalah. Nabi Musa mesti ada masalah dekat tempat kemaluan dia. Kecil ke, ada masalah bengkok ke mana ke. Dia bincang waktu tu. Akhirnya Allah Ta'ala, ya, hadis sahih lah, Nabi Musa SAW mandi di sungai, tak baju atas batu, dan batu tu lari. Nabi Musa mandi dalam sungai ni lah, mandi telanjang. Tak harus no, jangan ada bincang. Tak contoh Nabi mandi telanjang, tak comel langsung ni, tidak ada akhlak dengan Nabi dah ni. Masalah ni zaman dulu tidak ada masalah. Jadi terus Nabi Musa lompat naik atas darat, ligang batu. Maksudnya orang tak ada lah kawasan tu. Tapi lari pula, nak jadi contoh lari depan orang duk kata. Batu tu lari sampai dekat tempat orang duk sembang tu. Hak yang orang duk kata tu sajalah. Lari betul-betul depan, nampaklah Nabi Musa. Puan nampak tu, dia tak ada masalah apa. Kena baru berhenti tu, Datuk betul berhenti, tutup Nabi Musa AS. Nabi Musa ambil balik kain, pakai. Nabi Musa pukul batu tu. Boleh ambil kain aku. Ambil kain buat lari apa? Itulah, pukul batu tu. Batu tu bantu untuk menutup fitnah pada Nabi Musa AS. Nampak tak? Jadi yang terbaik apa dia? Umat yang terbaik adalah umat Nabi SAW. Ummatan wasata. Jadi umat Nabi SAW. Wa kana baina dhalika qawama. Ini i'tidal. Kita ni umat yang i'tidal. La tafriq wala ifrat. La ifrat wala tafriq. Tak boleh berlebih sampai kata Nabi Muhammad ni adalah Tuhan.
Kita menganggap bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi Allah SWT, cuma kedudukan yang sangat tinggi dan tidak tafrid, yang tidak mengurangkan kedudukan Nabi sampai kita kata Nabi ini sama macam dengan manusia biasa. Tak. Kita menganggap Nabi dengan kedudukan yang sangat mulia. Baik. Kerana dibincang oleh para ulama, Nabi ni ada tak perempuan? Ada tak para Nabi perempuan? Sebahagian pandangan kata ada Nabi perempuan. Tapi pandangan tu pandangan yang marjuh. Yang mengatakan pandangan perempuan Nabi ini, Nabi perempuan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 orang Nabi perempuan. Yang pertama dikatanya Nabi perempuan yang pertama Maryam, Sayyidatina Maryam. Yang kedua Sayyidatina Asiyah. Yang ketiga Sayyidatina Hawa. Yang ketiga Sayyidatina Yuhanaz. Yuhanaz ini Ummu Musa, mak Nabi Musa, nama Yuhanaz. Yang ke 2, 3, 4. Yang kelima Sayyidatina Hajar. Dan yang ke-6 Sayyidatina Sarah. Sayyidatina Sarah. Baik. Bincang pula ulama Sayyidina Luqman. Sayyidina Luqman adakah Nabi ataupun tidak? Sayyidina Luqman tidak Nabi kata para ulama. Karena dia adalah hamba. Karena Nabi tidak boleh jadi hamba. Nabi tidak boleh hamba. Nabi mesti merdeka. Baik, macam mana pula masalah Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf kan jadi hamba kepada Zalikha. Baik, hamba sebut hamba yang dijadikan. Bukannya hamba pada asal. Nabi Yusuf kan ditangkap, diambil, kemudian dijadikan hamba. Bukan dia hamba, dia dijadikan hamba. Yang tu yang apa ni, Allah SWT Muhammad sebabkan Nabi Yusuf tidak termasuk dalam bab hamba. Dan kemudian dikatakan Sayyidina Luqman adalah anak murid kepada para Nabi. Lebih kurang dikatakan dia belajar dengan lebih kurang 1000 orang Nabi. Kita kalau mengaji dengan 1000 orang tok guru pun bangga tak ada. Kalau tok guru kita ada 30 orang pun tak ada seronok nak mampu. Habaq kau orang tok guru nama sekian ngaji kita ni semua. Habaq kata tok guru kita ada banyak gitu. Dia mengaji dengan 1000 orang Nabi. Nak bayangkan. Nabi ni 1000 orang. Tak ada kemuliaan yang lebih tinggi lebih daripada tu. Kerana tu Allah Ta'ala nukilkan nama dia, disebut nama Nabi Sayyidina Luqman dalam hadis, dalam surah yang khas dalam Al-Quran. Baik. Habis bab sifat yang harus bagi Nabi. Dan insya-Allah esok kita akan masuk berkaitan dengan sifat bincang berkenaan dengan ismah para Nabi dan juga sifat yang kelebihan para Nabi berbanding dengan para malaikat dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. So, baik yang ke-13.